Itu walaupun saya tak dapat menjadikan gol, tapi saya membuat kerja yang keras untuk membantu pasukan. Saya punya permainan tetap sama, tak ada perubahan. Saya tetap bekerja keras untuk membuat serangan. Ya, siapa menjadikan gol, tak kisah, janji pasukan kita menang. Ya, kalau ada rezeki saya skor dengan Hong Kong, itu satu kurniaan daripada Allah. Saya perlu bersyukurlah. Belum ada siu daripada Mickey musim ini sama ada bersama kelab ataupun pasukan negara. Terbaru tonggak Selangor itu gagal mencetak nama sebagai penjaring dalam pertemuan menentang Turkmenistan. Ia menyaksikan beberapa peluang keemasan yang diperoleh Mickey gagal diterjemahkan ke dalam bentuk jaringan. Joshua. Gerak solo baik dari Paulo sekali lagi. Dapat juga melakukan cross dengan kaki kanannya. Dari Noah untuk Faizal Halim. What an effort. Baik dah tu. Satu setting yang dilakukan oleh Noah. Jelas hanya faktor tuah saja belum memihak Mickey ketika segala keringat sudah dicurahkan dalam setiap penampilannya kini. Ya, sudah tentu kita sebagai pemain ingin menjadikan gol. Tapi ini dalam bola sepak, saya belum ada rezeki. Saya mungkin perlu bekerja lebih keras, perlu banyak berdoa. Mungkin saya ada salah silap dengan siapa-siapa. Saya perlu meminta maaf untuk saya menebuskan saya punya jaring tu lah. Tapi ya, sudah tentu dalam 5 perlawanan dalam Liga Super pun saya masih gagal. Dan pada malam ni saya masih ada peluang. Tapi rezeki tak ada untuk saya. Tapi yang penting pasukan kita menang, cukup happy lah. Apapun, Mickey percaya pasukannya mampu meningkatkan prestasi ke tahap lebih baik setelah diberi peluang menggunakan pelbagai kemudahan di Kelab Johor Darul Takzim termasuk beraksi di Stadium Sultan Ibrahim. So kita agak bertuah juga mendapat call up pada kali ini. Seperti saya rasa cukup bangga bila saya dapat call up kali ini. Saya berpeluang training di Johor, mengguna fasiliti yang terbaik, dan kita sebagai pemain ini yang kita perlukan untuk kita lebih lancar dalam training dan plan untuk game. Alright, since dah cukup lama individu ni tak jadi guest di weekend, rasa dia tak nak masuk kot. Yeah. Tapi malam ni kita nak borak lama sikit lah kan Cik Ha? Betul lah, Syed macam cross, dia boring lah nak tanya macam tu tak best lah kan. So welcome to studio Suhaimi Sana Azam, dah cakap mengenai bola sepak ni, mestilah kita nak jemput dia kan. So Zul, macam mana sekarang, okey ke? Okey, baru balik dari Johor semalam kan. Oh, baru balik. Bawa apa je? Ni game Malaysia lawan Turkmenistan lah. Ingat nak buat roti john tadi. Itulah tadi dengar ada roti john. Tak sempat dia, kalau kat Johor famous murtabak Johor Betul, kan. murtabak cheese. Yes. Nantilah, next time lah. Nanti. Okey. So, kalau kita nak ikut story yang Zul bawakan tadi, Mickey dah lama tak menjaringkan gol kan? Yep. Tapi pada pandangan Zul, penting ke jaringan gol tu ataupun tak kisah, yang penting keseluruhan performance okey, tim pun menang? Bagi saya penting. Sebab mengenali Mickey ni, dia seorang pemain yang sentiasa membantu pasukan menerusi jaringan. Dan saya rasa dia perlukan satu jaringan tu untuk dia, orang kata, buang apa? Benda Badi. yang buang badi lah kan. Yang tak ong apa semua. Bila saya rasa dapat satu gol, dia boleh menambah jaringan seterusnya. Sebab apa Elis dan juga Faria, tahun lepas dalam Liga Malaysia bersama Terengganu, dia telah menjaringkan 11 gol, tak silap saya. Inilah antara main scorer kan? Betul, untuk pemain tempatan di antara yang terbanyak lah. Tetapi dan juga untuk saingan Piala AFF, dia merupakan penjaring terbanyak pasukan. Pasukan negara ketika itu di AFF 2022 kan, menerusi 4 gol. Jadi bila dia tak ada gol lagi setakat ni, memang satu yang pelik lah bagi saya. Bila Mickey yang kita kenal, memang sentiasa mudah mengocar-kacirkan pasukan lawan dan sekaligus bantu pasukan. Dan apa yang saya difahamkan, bukan sahaja dia tak dapat jaringkan gol di bersama skuad kebangsaan dan juga Selangor dalam Liga Super 5 perlawanan setakat ni, tapi sebenarnya gol itu tak datang ketika pre-season lagi. Bukan baru-baru ni lah. Bukan cerita baru-baru dia. ni. Sejak menyertai Selangor pre-season, saya rasa pre-season dia dah beberapa game juga akan dia mainkan, tapi saya difahamkan, saya dengar lah, dia tak dapat lagi gol. Adakah disebabkan orang kata memang betul nasib ke, ataupun disebabkan orang-orang, maksudnya posisi yang sama dapat chances yang lebih ke, macam mana Zul? Ada yang cakap macam tu dan ada juga yang cakap macam mana tahu, dia tahun dia tukar boot tau.
Dia tukar brand boot Alamak, kan. superstitious lah ni. Saya tak pasti sebab apa kan. Adakah sebab tu, tapi saya tengok dia main okey je. Tak adalah rasa macam tak selesa ke apa kan. Tapi ada yang cakap lah sebab dia tukar boot kan. Kalau siapa perasan tahun ni dia ada tukar boot kan. Dari satu brand ke satu brand. Dia cakap ni sebab tukar boot lah ni. Tapi saya kena dapatkan jawapan tu lah. Saya tak sempat tanya Miki masa tu. Tapi pasal perubahan posisi ataupun lain-lain saya rasa tak banyak lah. Dan mungkin dia cuba menyesuaikan diri dengan taktikal Tan Chien Ho kan daripada Terengganu. Dia merupakan seorang pemain yang sentiasa memberi peranan yang besar, tetapi di Selangor dia punya ada role yang diberikan. Mungkin dia masih nak adjust kat situ dan mungkin tak berjaya melakukan jaringan, dan pemain-pemain lain juga boleh menjaringkan jaringan seperti yang Fariha cakap. Berbanding di Terengganu, Terengganu dia memang orang letak harapan kat dia saja. Mood tu tak sampai lagi mungkin Saya rasa kan. colour rambut juga tu. Okey Zul, okey Zul. Itu perancangan tu. Okey, Jun lepas menang 3-1. Tapi untuk pertemuan dengan Hong Kong ni rasanya boleh repeat tak kemenangan tu? Saya rasa boleh. Sebab kalau nak tanya saya, of course lah kita punya line up kali ni kan. Yang hari tu lawan Turkmenistan tu saya cukup confident. Tapi sebenarnya meleset juga sebab saya predict 3-0 tahu kita menang. Tapi kita menang 1-0 kan. Tapi rupa-rupanya Turkmenistan datang dengan satu aura yang berbeza. Dia Betul-betul prepare. sebenarnya dia prepare yang baik juga. Walaupun coach yang baru kan, tapi saya tengok dari segi permainan dan juga fizikal yang dia membawa Turkmenistan pada ketika aksi tempoh hari memang baik. Tetapi saya jangkakan untuk bertemu dengan Hong Kong ni, saya memang confident pasukan negara boleh menang, tetapi cabaran yang berbeza tu kita tidak pasti. Tetapi yalah, saya cakap pasal berdasarkan line up dan juga beraksi di SSI tu. Kalau kita tahu Kim Panggon ni dia punya taktikal ni penting dengan keadaan padang, keadaan pitch kan. Dan sekarang ni diorang dah biasa, dah main first game. Untuk second game saya rasa tak ada masalah. Dan mereka boleh menang, repeat seperti yang Alice katakan, untuk menang lawan Hong Kong. Zul ada dapatkan ni ke? Orang kata reaksi-reaksi daripada penonton ke, fans ke untuk... Okey, lupa ke? Lupa Betul, sebab yalah kita dah nak tahu juga apa yang peminat nakkan daripada pasukan negara kan. Mungkin kita boleh dengarlah apa yang dikatakan oleh penyokong Harimau Malaya. Let's go. Abang sebagai penyokong bola sepak Malaysia, adakah anda rasa Arif Aiman patut diturunkan lawan Hong Kong nanti? Patut, sebab dia dalam JDT pun kita tengok dia banyak buat hantaran-hantaran cantik dan bagi sumbangan gol semua. Kita patut turunkan Arif Aiman untuk game lawan Hong Kong nanti. Okey. Dari segi line up, dari segi kesebelasan utama, adakah awak rasa perlu perubahan, perlu kesebelasan yang berlainan ataupun macam mana? Kita perlu, saya rasa Malaysia perlu tukar yang Hendrik dengan siapa lagi seorang, Paulo tu. Kita tak Azam berdegan dengan Hendrik. Mungkin lagi lawa lagi Kim. Okey, itu yang awak rasa lah. Di bahagian lain? Bahagian lain semua dah okey, cuma defend terlalu tinggi lah. Dia macam lambat untuk backup belakang keeper. Tengok Sihan kesian sangat. Okey bang, satu lagi di bahagian serangan. Hari tu Faizal Halim pun tak skor kan. Adakah abang rasa perlu tukar gandingan di bahagian serangan tu? Sebab saya tengok Faizal Halim selalu main belah kiri kan. Sebab dia main belah kanan dia nampak tak menjadi. Kalau dia main belah kanan mungkin okey. Belah kiri mungkin okey lah dia punya game. Okey, dan last sekali harapan anda untuk game lawan Hong Kong nanti? Harapan saya untuk Malaysia boleh menang lah lawan Hong Kong ni, untuk kita dapat mata untuk FIFA kan. Lagi pun saya harap dapat menang 2-1 lah. Alright, itulah perspektif antara penonton. Tapi satu je ke Zul penonton yang dapat Jun? Sebenarnya ramai. Ya ke? Sebenarnya ramai. Ya ke Zul? Tapi seorang ni yang saya rasa best. Sebab apa? Apa yang dia cakap tu seronok bagi saya. 3 benda kita kena highlight. Dia nak Arif Aiman main, dia nak Azam main, ganti nak ganti Hendrik, dan yang ketiga dia nak Faizal Halim main tapi main belah kanan.
Oh, berbeza-beza tu. Ha. Berbeza-beza tu. Tapi jadi sebab tu saya pilih, saya letak seorang je untuk soundbite ni. Sebenarnya ada 2-3 juga. Ada perempuan juga. Ada. Okey, tak apa. Nanti itu next lah kan kita masukkan. Okey Zul. Dia pun sentuh mengenai pemain posisi-posisi yang lain yang tak diturunkan. Macam contoh Arif Aiman kan. Tak dinafikan memang banyak ada 27 pemain ni orang kata dah terbaik yang dipilih oleh Panggon. Tapi untuk next ni perlukah ada pertukaran? Okey. Kalau Fariha rasa Arif Aiman patut main ke tak? Mestilah patut. Patut. Yeah. Dia MVP tau. Dia MVP Liga Malaysia. Jadi saya pun frust masa tu dia bukan tak ada dalam first 11. Tak ada langsung dalam skuad 23. Jadi saya rasa untuk game lawan Hong Kong ni dia patut main. Sebab kita perlu pemain yang boleh menjadikan gol. Bukan tak nak buruk ataupun nak kata yang pemain yang ada tu tak bagus. Tapi Arif Aiman kita tahu dalam Liga Malaysia dia cukup berfungsi sebagai pemain sayap pasukan JDT. Jadi kita nak dia punya kemampuan tu bantu pasukan negara menambah kekuatan di jentera serangan. Jadi apa tadi soalan kedua? Pertukaran. Okey, pertukaran. Zul okey ke? Okey. Tak makan lagi ni. Tak makan lagi. Pertukaran tu saya rasa boleh beberapa posisi. Terutama penjaga gol pun saya rasa dia perlu diambil kira sebab kita bariskan 2 penjaga gol baru, Damian Lim dan juga Syed Izzahan. Salah seorang perlu diberi peluang. Lain-lain posisi kita perlu menguji Feros Baharudin sebab Feros pemain yang ramai nantikan aksinya di atas padang. Telah buktikan bersama JDT, kita tengok clean sheet pasukan JDT juga, beliau juga menjadi tunjang utama. Dan saya rasa posisi-posisi itulah kita perlu lihat pertukaran dilakukan. Kalau nak cakap tengah, saya rasa Azam pun patut main dan serangan saya rasa Arif Aiman saja yang perlu ditukar. Mungkin disimpan dulu kod Arif Aiman tu kan. Itulah, nak tengok orang kata spool ni macam mana, next spool macam mana. Okey, Alice kan. Sebelum kita nak makan kan, sebelum kita nak lepas Zul, ranking Harimau Malaya turut berubah. Ekoran kekalahan Surinam yang mendekati tangga ke 139 kepada Mexico. Betul, tapi saya rasa itu tak rasmi lagi lah. Itu berdasarkan perkiraan daripada setengah pihak sebab FIFA akan mengeluarkan keputusan dan juga markah tu, mata ranking tu selepas habisnya kalender FIFA dalam pada bulan Mac ni. Jadi saya rasa tetapi benda tu masih betul dan saya rasa baik untuk pasukan negara sebab ini kali pertama kita berjaya menduduki bawah 140 selepas sekian lama. Kita sebelum ni masa Kim Panggon, saya ingat lagi masa Kim Panggon bawa pasukan negara, kita di kedudukan ke 154 paling baik. Dan dari semasa ke semasa ranking itu berjadi perbaiki sebelum kita mengharungi perlawanan bertemu Turkmenistan di kedudukan 145 dunia. Kemenangan ke atas Turkmenistan dapatkan kita 5 mata dan sekaligus kita dilaporkan berada di kedudukan ke 139. Jadi satu perkembangan yang baik dan seterusnya kita menang ke atas Hong Kong. Jadi saya rasa kita boleh bertambah baik. Sebab apa? Pungutan mata ini ataupun mata ranking ini penting untuk setiap mana-mana kejohanan untuk menentukan kedudukan kita dalam pot dan juga ranking yang mana dan lebih mudah untuk kita bersaing bila beraksi dalam sesuatu kejohanan itu. Nak qualify pun senang kalau ranking Yes, baik kan. betul. Okay, so actually kita tak tanya banyak tapi kita ada masa kan. Mungkin Zul boleh share nantilah di Twitter ke macam mana kita boleh check, okey?